Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati barisan panel majlis penarafan kita pada malam ini, yang saya muliakan Cik Sedi serta seluruh sahabat yang dihormati sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam sama-sama untuk kita bersama dalam majlis penarafan, yang mana kita hadir ini untuk mengasah bakat kita untuk menjadi seorang pembidato yang mana yang kita idamkan dan kita inginkan. Pada malam ini saya ingin menyampaikan sebuah tajuk, hormati ibu bapa. Setiap manusia akan meniti masa akan bertemu dengan usia tua, usia emas. Sama ada dia suka ataupun tak suka, dia akan menuju hari tua. Islam menegaskan kepada kita bahawa kita hendaklah menghormati ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hendaklah kita menghormati ibu bapa. Apabila kita menghormati ibu bapa, ini menggambarkan kepada kita setiap manusia akan menjadi ibu bapa dan juga akan meniti hari tua. Saban tahun kita menyebut hari jadi. Saban tahun kita menyebut, kita akan raikan hari jadi kita dengan kek. Dan saban tahun juga kek kita akan dipenuhi dengan lilin-lilin sebagai untuk mengingati bahawasanya kita akan menghadapi hari tua. Semakin tahun semakin bertambahlah lilin kita. Semakin tahun semakin bertambahlah lilin atas kek itu. Inilah menggambarkan kita juga akan menjadi orang tua. Di sinilah betapa pentingnya kepada kita bahawa untuk kita sama-sama menghormati orang tua. Apabila kita menghormati orang tua, kita mesti merasa bahawa suatu hari nanti kita juga tua. Bayangkan bagaimana keadaan kita apabila kita dalam tua, dia sudah mencapai umur tua. Dalam masa yang sama, anak kita tidak menghormati, bukan setakat tidak menghormati, buang kita. Malangnya pada hari ini, begitulah realiti kita pada hari ini. Bagaimana kita lihat bagaimana masyarakat hari ini tidak memandang serius kepada ibu bapa mereka. Mereka sanggup buang ibu bapa mereka. Mereka tidak mengambil endah dan tidak mentaati ibu bapa. Statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2012 menyatakan bahawa 2020 orang yang telah tinggal dan menginap di rumah kebajikan orang tua, itu merupakan rumah kebajikan orang tua yang mana di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, tidak lagi di bawah jabatan rumah-rumah orang tua swasta. Ini merupakan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. 2020 orang statistik pada tahun 2012. Bagaimana seorang anak tidak sanggup menjaga seorang ibu, yang mana ibu sanggup menjaga 5 orang anak, tetapi 5 orang anak tidak sanggup untuk menjaga seorang ibu. Mentaati ibu bapa ni bukan susah. Dia perlukan 3 perkara. Perkara yang pertama, perlu ada kepada setiap individu untuk menghormati orang tua adalah yang pertama, jaga adab sopan kita. Apabila kita berhadapan dengan mereka, kita mestilah menjaga adab sopan kita. Jaga adab sopan apabila berjumpa, bersalam dengan mereka, cium tangan mereka. Yang kedua, perkara yang kedua, mesti kita perlu ingat bahawa apabila kita nak menghormati dan mentaati orang tua, yang kedua, kita mestilah menjaga dan memelihara mereka. Bukannya susah untuk nak pelihara mereka. Saya Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan untuk saya menjaga ibu. Alhamdulillah, ibu tidak cerewet untuk saya hadapi kerana beliau. Semakin hari semakin mudah, semakin mesra kita dengan ibu kita. Wahai ibu-ibu, dengarlah. Semakin hari kita tahu, semakin sensitif, semakin mudah terasa. Janganlah kita ambil endah sangat. Kadang-kadang anak-anak ni kadang-kadang dia letih bekerja. Kadang-kadang anak-anak dia letih bekerja. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang mesti kita perlu ada, bahawa kita mestilah tidak menyakiti hati ibu bapa. Ini merupakan perkara yang paling sensitif sekali yang perlu kita jaga.
Sahabat-sahabat sekalian, saya menyeru pada sahabat-sahabat sekalian, marilah kita menghayati kisah si Tanggang. Walaupun ada orang yang menyatakan bahawa si Tanggang ni ada orang mempertikaikan kesahihan berita cerita ini. Walaupun ada orang yang mempertikaikan kesahihan cerita ini, apa salahnya untuk kita mengambil iktibar dan juga pengajaran daripada kisah si Tanggang, yang mana boleh kita jadikan ianya sebagai satu pengajaran kepada kita untuk kita menghormati ibu bapa kita sekalian. Dan akhir sekali saya menyeru kepada seluruh hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama kita menghormati ibu bapa kita, kita mentaati mereka, kita menjaga mereka seperti mana mereka jaga kita sewaktu mereka kecil dahulu. Sebab itulah dalam Islam meletakkan kita supaya kita berdoa kepada ibu bapa kita sehari-harian. Kalau boleh setiap kali sembahyang 5 waktu kita doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa aku dan juga dosa kedua ibu bapaku, yang mana mereka ni telah berkorban untuk menjaga aku sewaktu mereka kecil. Marilah sama-sama kita mengambil iktibar daripada ucapan saya pada malam ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.